Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapat berada dalam majlis ilmu. Masya-Allah, kita penuhkan setiap hari kita, hidup kita dengan majlis ilmu. Moga hati kita, moga jantung hati kita ni sentiasa lembut, sentiasa disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu. Kita tidak akan dapati kelembutan pada jantung hati kita ni melainkan kita hadir dalam majlis ilmu. Barakahnya sangat besar, darjatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita memperolehi ilmu di dalam majlis ilmu, darjat akan dinaikkan di sisi Allah. Itu janji Allah kepada orang yang menuntut ilmu. Dan ada banyak lagi kelebihan-kelebihan sebagai penuntut ilmu. Yang paling utama, dia keluar daripada kejahilan. Itu yang paling utama. Bila dia keluar daripada kejahilan, maka dia beramal, amalannya tidak sia-sia. Apatah lagi kalau kita tengok dalam, sekarang ni kita berada dalam bulan apa? Bulan Maulid. Perbanyakkan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dia telah pun menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada satu firman Allah, biasanya kita baca dalam tahlil, muslimat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah tu. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, kan, dan salam kepada siapa? Kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada dua, berselawat dan salam. So kalau kita nak berselawat, jangan tinggalkan salam. Setengah ulama kata makruh. Imam Nawawi kata makruh dalam kitab Al-Iqna', muqaddimah kitab Al-Iqna'. Ulama membincangkan tentang orang yang berselawat tetapi tidak menyebut salam. Berdalilkan ayat Al-Quran ni lah. Kalau kita berselawat, kena sebut salam, itu yang terbaik. Macam mana cara dia? Banyak-banyak versi lah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca dalam doa qunut, last sekali, wa baraka wa sallam. Betul tak? Sebut juga. Biasanya kita baca macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambah salam. Jangan tak tambah salam tu. Dalam tahiyat akhir, ada tak salam? Cuba baca tahiyat akhir. Takkan lupa tahiyat akhir baca. Allahu Akbar. Saja bila kita duduk macam ni, nak baca memanglah kan. Baca tahiyat akhir kan, tak ada salam di situ. Tapi salam tu duduk dekat mana?
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan tinggal kalimat salam. Jadi bila masuk Ramadan, Bilal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pesan kat Bilal baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sebab kita menunaikan perintah Allah dua tu, selawat dan salam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang paling bakhil, orang yang bila disebut nama aku dia tak jawab. Selawat ni penuhkan hari kita dengan selawat. Hari kita 24 jam dalam kategori apa, dalam keadaan apa pun kedudukan kita, selawatlah. Penuh, tamak kan. Sebab ada sahabat tanya Nabi, boleh ke aku nak selawat 25%, contoh saya sebut, kalau kita kata peratusannya 1%, aku nak berdoa 75%, 25% lagi selawat. Nabi kata baik dah, kalau tambah lagi baik. Nabi kata kalau macam tu aku nak buat half, 50% doa, zikir, 50% lagi selawat. Nabi kata baik dah, lagi baik kalau tambah. Kalau macam tu aku nak buat macam mana? Aku nak buat 75% selawat, 25% lagi doa. Nabi kata baik dah, tapi tambah lagi. Kalau macam tu semualah aku selawat, itulah yang terbaik. Nampak? Penuh kan? Sebab tu selawat ni dalam keadaan kita lalai pun boleh selawat. Dalam keadaan kita lalai pun boleh selawat. Allah Subhanahu wa taala akan memerintah mendatangkan malaikat dengan pahala sebesar bukit bagi orang yang berselawat walaupun dalam keadaan lalai. Bayangkan kalau kita selawat dalam keadaan tak lalai macam mana? Apa lagi ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi? Lagi hebat lagi. Itu dalam lalai tu. Maksudnya lalai tu macam mana? Tengah duk tengok movie lah kan? Tengah duk berhandphone, duk tengok smartphone lah, scroll-scroll, tapi mulut tak sunyi daripada berselawat. Kan kita ni sentiasa duduk dalam keadaan lalai. Khusyuk tu pun 5 minit nak dapat khusyuk dalam solat pun susah. Maksud kata memang lalai lah sebenarnya. Betul tak? Maka selawat juga, selawat. Sebab selawat ni kelebihan dia terlalu banyak. Yang kita tahulah, kita katakan satu selawat apa? 10 kebaikan. 10 dihapuskan 10 keburukan. Orang yang selawat ni akhirnya hati dia akan jadi lembut. Banyak selawat. Kalau setengah ulama kata kalau tak ada mursyid, guru bimbingan dalam tarikat, dia tidak ada tarikat-tarikat lagi, maka diselawatlah sebanyak-banyaknya. Sehari sekurang-kurangnya 1000 selawat. Allahu Akbar. Itu kelebihan. Bila datang kebaikan, 10 kebaikan pada kita, terhapus 10 keburukan, takkan orang yang rajin selawat ni tak jadi baik. Betul tak? Kita sekarang ni bukan kita berlawan dengan orang pun. Ni tengah lawan dengan diri sendiri ni. Kebaikan, keburukan dalam diri ni. Keburukan yang paling dahsyat, buat baik dia rasa baik. Tu dia. Tu keburukan sebenarnya. Dia buat kebaikan, dia buat amal, lepas tu dia rasa dia paling baik. Terpaling. Terpaling kan. Aku terpaling baik hari ni. Kan. Dapat hadiah majlis ilmu contoh. Yang kat luar tu semua lara. Bukan main. Rasa terpaling tu jangan. Jadi dengan berselawat tu dia hilang penyakit-penyakit yang macam tu. Rasa terpaling tu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tapi kenyataannya, realitinya, tanda cinta, ingat kepada Nabi tu macam itulah. Kan? Tak tengok, tak ada zaman Nabi. Bahkan jauh 1445 Hijriah. Jauh lah kita tertinggal. Tapi figura yang satu ni kita tak dapat hilangkan daripada diri kita. Disebabkan apa?
Sebabkan baginda ni Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Muhammad itu manusia, tidak seperti manusia biasa. Tak macam kita, manusia tetapi bukan seperti manusia biasa. Disebut Sayyidul Alam, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Kaunaini Wathaqalain, Sayyidul Makhluk, ketua bagi seluruh alam. Sebab tu disebut rahmatan lil alamin, ketua bagi seluruh makhluk. Ketua bagi seluruh langit dan bumi. Ketua bagi as-saqalain, dua makhluk yang Allah Ta'ala taklifkan. Siapa? Taklif tu adalah tanggungjawab, beri tanggungjawab kepada mereka, bebanan untuk ibadah pada Allah. Siapa mereka tu? Manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semenjak azali lagi. Sebab Al-Quran sifatnya azali. Maka selawat Allah kepada Nabi dipanggil pujian dan kemuliaan. Selawat kita kepada Nabi pula mohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kata Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Sebab dia ketua bagi seluruh alam. Manusia pertama yang masuk syurga Nabi Muhammad. Umat pertama yang masuk syurga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat pertama yang mula-mula masuk syurga? Siapa? Umat pertama mewakili umat Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untung kita ni, umat kita ni duduk akhir zaman, tapi masuk syurga kita lah first. Tu untung tu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun pagi tu kena syukur awal-awal lagi dah. Ya Allah, syukurnya aku ni dilahirkan pada zaman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain pun teringin nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Kita kena ada rasa terlalu syukur kepada Allah mentakdirkan kita ni hidup, lahir pada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita duduk dalam kategori umat akhir zaman kan. Allahu akbar. Muhammadun basyarun laisa kal bashar bal huwa yaqut wan nasu kal hajar. Bahkan huwa, baginda tu seperti mana permata, yaqut, permata. Bal huwa yaqut wan nasu kal hajar. Bandingan dengan kita pula, wan nas, manusia lain, kal hajar. Kalau banding dengan Nabi ni, kita ni seperti mana batu-batu kerikil sahaja. Diutuskan baginda kepada kita dengan rupa bentuk manusia. Ada perasaan, ada emosi macam kita. Kalau utus malaikat, dia kata tak apalah, dia malaikat, tak makan, alasan manusia kan. Dia tak makan, dia tak gaduh nak kahwin, padan dia boleh beramal ibadah. Bila utus baginda SAW seperti mana manusia, dia minta pula segala mukjizat supaya dijadikan sebagai dalil. Dah datangkan pula mukjizat, tak ikut juga. Macam itulah perangai manusia kan. Dia kata baginda tu seperti mana permata, bandingan dengan kita ni macam
batu-batu kerikil. Tetapi kita untung sebab diutuskan Nabi kepada kita, yang kerikil itu bila dia ikut Nabi, insya-Allah jadilah dia seperti permata. Kerana apa? Dia menyintai Nabi, menyintai Allah dan Rasul lebih daripada menyintai diri dia dan keluarga dia. Tanyalah diri kita, aku sekarang ni sayang tidak dekat Nabi ni? Sayang kat Nabi dengan sayang kat diri sendiri tu macam mana? Mana dia punya level dia lagi? Tanya balik kan. Ini bulan Maulid ni, muliakan bulan Maulid tersebut. Apa yang mampu kita buat dengan banyakkan berselawat. Apa yang mampu kita buat, pergi majlis ilmu. Pergi majlis ilmu. Bercambahkan, kita kata. Tekad dalam bulan Maulid ni, aku nak mempertingkatkan sunnah yang selalu diikut. Selalunya kita nak buat sunnah Nabi, apa kita buat sekarang? Kalau ikut Nabi, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tak ada Nabi kata 5 kali wajib sehari makan. Tak ada. Makan pagi, lepas tu kudapan, orang panggil apa? Snacking snacking. Lepas tu lunch. Lepas tu lagi makan petang sebelum makan malam tu. Cheating ke? High tea. Lepas tu dinner. Lepas tu supper pula dah. Tambah pergi jadi 6 dah. Sampai macam tu sekali tak ada, Nabi tak sebut pun macam tu kan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bukan bubur portion banyak-banyak, lepas tu rasa kenyang berhenti, tinggal portion tu dah. Maksud kata ambil sikit-sikit. Itu ambil dekat makan dulu sunnah tu. Buat, boleh tak buat macam tu? InsyaAllah. Lagi simple je, kita tak payah sebut sunnah yang berat-berat, kita sebut yang simple je. Apa lagi sunnah? Makan tangan kanan. Sunnah ketika berwuduk, ramai feel. Sunnah ketika mandi wajib, lagi ramai feel. Asalkan mandi je kan, sah dah. Ikut sunnah ke tak ikut sunnah ke, ada aku kisah. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi kalau siapa cuba ikut, Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Kita ni hidup 24 jam sama je. Bangun tidur, tidur. Bangun tidur, tidur. Last sekali, betul tak? Rugilah kalau tak ikut. Kalau tak buat macam mana cara Nabi buat. Bangun daripada tidur, apa Nabi baca. Nak masuk toilet, nak langkah kaki kiri kita langkah macam mana nak masuk toilet tu. Dalam toilet kita masing-masing ada slipper tak? Ada kan? Masa masuk tu langkah kaki mana? Kiri. Lepas tu? Tu je? Tu je? Ada lagi? Tu je? Ingatlah, kasut ni, kasut kiri kanan ni. Langkah kaki kiri, letak kaki kiri atas kasut, jangan sarung lagi. Kemudian kaki kanan masuk pula, baru sarung kasut tu. Baru kaki kiri tu masuk. Itu baru cara dia betul. Itu tidak cara sunnah, cara Nabi. Baru ni saya tengok ditunjukkan oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, cara pakai kasut macam Nabi. Macam tu. Pijak atas kaki kiri, pijak kasut atas dengan kaki kiri tu, pijak atas kasut. Jangan pakai lagi. Kaki kanan tu langkah terus sarung. Barulah kaki kiri sarung kasut tu. Macam tu. Macam tu juga dalam toilet. Okey. Waktu wuduk, macam mana pula waktu wuduk? Wuduk cara Nabi. Nabi selepas qada hajat, kemudian nak berwuduk, first kali apa? Kalau kita tahulah, simple je untuk kita ingat, refresh balik. Settle semua buat ni, cuma terlupa je kan. Terlupa. Waktu wuduk first kali, kalau ikut sunnah Nabi lah, apa Nabi buat?
Basuh tangan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mri'in dzibalin. Setiap satu perkara tu kalau tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'. Siapa yang tak mulakan satu perkara dengan Bismillah, dengan nama Allah, maka terputus. Terputus ini tak ada barakah. Dalam kitab fiqh dia kata, semasa kita basuh tangan tu kita dah mula niat nawaitul wudu'. Walaupun tempat niat tu sebenarnya pada ketika kita basuh muka. Tapi bermula di situ, apa tujuan dia? Nak dapat pahala basuhan tangan ni. Sebab basuhan tangan ni kerana kita nak berwuduk. Nak masukkan dia dalam sunnah berwuduk. Kemudian baru kita kumur. Ambil, cara nak kumur macam mana? Ambil pek nganga ke? Macam mana? Ambil air tangan kanan, masuk dalam mulut. Sekali je dulu untuk basahkan mulut kita. Lepas tu bersugi ataupun gosok gigi. Lepas tu baru kumur kedua dan ketiga. Itu cara dia. Buang sisa-sisa. Kalau orang bersugi, buang sisa-sisa kita bersugi tu. Kalau orang gosok gigi, buang sisa-sisa gosok gigi tu. Okey. Kemudian istinsyak. Istinsyak macam mana pula? Masuk air dalam hidung. Kaki, tangan kanan ke tangan kiri ni? Okey, masuk, ambil air. Masuk dalam hidung. Sedut sikit. Kalau pedih tu lagi power. Lepas tu masa nak buang tu, tangan kiri. Ambil air tangan kanan sedut, buang tangan kiri. Berapa kali kita buat tu? 3 kali. Kemudian baru basuh muka. Basuh muka macam mana pula? Dalam satu hadis disebut Nabi ambil air, Nabi mula dengan dahi. Tak, air tu mula di dahi, barulah turun ke bawah. Okey. Sebab apa? Dahi ni adalah anggota yang paling mulia. Anggota sujud yang paling mulia. Dekat dahi ni ada nurul iman. Bukan kat sini nah. Ni orang dia je. Ada nurul iman, cahaya iman di sini. Ahli neraka nanti, ahli neraka yang orang Islam, yang fasik, kemudian dimasukkan dalam neraka. Allah Ta'ala perintah malaikat masuk neraka, cari mana dia hamba-hamba yang pernah sujud pada Allah, dikenali dengan cahaya sujud ni. Itu dipanggil nurul iman, cahaya iman dia tetap ada di sini. Maka dia akan diselamatkan daripada api neraka. Jadi Nabi mula di sini. Dalam mazhab Syafi'i, had basuhan kita mula daripada pangkal rambut sampai dagu, bawah sikit pada dagu ni. Daripada sini mula cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri. Itu had yang wajib. Kalau sunat dia ghurrah, lebihkan. Waktu kita ambil ni, sapu di dahi, mula letak di dahi, kemudian lebihkan. Itu dipanggil sunnah. Ikut ikut sunnah Nabi. Sunat. Berapa kali? 3 kali. Kali pertama wajib, kali kedua sunat, kali ketiga mengikut tata cara Nabi dan para anbiya terdahulu wuduk. Itu dia. Kali keempat, kawan syaitan lah. Sebab dia bazir. Nabi kata walaupun tempat wuduk tu air sungai yang mengalir, lebih saja kira membazir. Kita terbayang membazir tu, air tu boleh digunakan pada hal yang lain. Contoh kan, ni air ni banyak, jadi tak ada masalah, sungai. Takkan nak kira bazir, tetap dikira sebagai membazir. Allah. Kalau basuh tangan sampai ke siku, ini had wajib. Had wajib.
Kemudian kalau lebih at-tahjil sampai sini, maka basuh sampai sini. Gosok-gosok ni sebenarnya sunat. Memang sunat lah. Ada orang dia buat macam orang sembelih ya. Dekat dalam paip ni kan, dia buat itu je. Oh, tu kira jadilah. Dia tak tahu bulu rumah dia tu kalau kering boleh menyebabkan air tu tak masuk. Kalau kata ada perkara yang boleh menyebabkan air tu tak masuk, maka gosok tu jadi wajib. Okey, saya nak tanya lah, kita dah lebih dah 3 kali kan? 3 kali. Kemudian selak tangan. Macam mana cara selak tangan? Nanti saya ajar macam mana cara baginda Rasulullah SAW menyelak tangan. Tunjuk dulu. Biasanya muslimat buat macam mana? Tak apa, salah tak apa dalam kelas kan? Wash your hand. Macam mana kan? Macam tu. Bukan macam ni muslimat. Mula-mula macam ni. Inilah betul cara Nabi menyelak tangan. Itu tangan. Lepas tu baru gosok sampai sini. Kadar ni dah wajib dah. Kita dah selesai dah. Kita pastikan dah semua air sampai ke kulit. Tapi kalau di sini kita tak gosok dan air tak sampai, adalah benda-benda kat sini air tak sampai, tak apa. Tak menyebabkan wuduk kita tak sah sebab dia duduk dalam wilayah sunat. Okey nah, yang ni yang paling kena tengok. So, kita pun gosok sampai atas. Sampai ke pangkal lah, ke pangkal ketiak. Sebab apa? Apa kelebihan dia? Pertama, dia akan jadi cahaya di akhirat. Umat Nabi dikenali dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya wuduk. Itu pertama. Yang kedua, bila dia masuk dalam syurga nanti, perhiasan dia memenuhi kadar wuduk dia. Kalau orang jenis kedekut wuduk, takat ni je. Takat tu je lah perhiasan syurga dia. Macam tu lah. Kalau dia buat sunat, yang sunat-sunat tu, maka perhiasan dalam syurga sini. Hari ni kita nak pakai gelang satu utas pun susah. Betul tak? Tapi dalam syurga nanti ni, modal tak banyak pun, ambil wuduk penuh aja dapat pakai. Macam keadaan dia lah. Okey. Basuh tangan sampai siku 3 kali. Jangan lebih lah, 3 kali je. Kemudian sapu mashur ra'si. Sapu kepala. Sapu kepala. Bila sapu kepala ni muslimat, dalam mazhab Syafi'i memadai. Yang ni dah kadar wajib dah, memadai air ni kena. Dan pastikan tidak ada apa? Wax lah, apa lagi? Yang boleh menghalang air sampai ke rambut. Ke ubun. Apa lagi? Minyak-minyak rambut. Buanglah kita kata. Waktu itu kadar dalam mazhab Syafi'i kadar. Tapi sunatnya dalam mazhab Syafi'i, ambil air, sapu sampai ke belakang. Orang perempuan kalau ada rambut panjang jangan tarik ke depan dah. Nanti jadi lain pula muka dia. Setakat ke belakang je. Tapi kalau lelaki yang rambut pendek lah bawa balik ke depan. 3 kali. Ikut yang sunnah. Yang wajib kita selesaikan, yang sunnah pun kita ikut. Kemudian apa lagi selepas basuh sapu kepala? Dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Muslimat bisa tengok kan sapu telinga ni macam ni. Kemudian tangan ni belakang cuping telinga. Yang ni gerak dulu. Jelajah semua wilayah dalam tu. Sampai di atas ni. Kemudian baru yang ni tarik ke atas. Ni yang ni kena jelajah dulu. Okey. Dalam kitab Tanbih Masalik disebut. Kemudian kelingking, masukkan, ambil air, letak pusing 3 kali. Kemudian tapak tangan pula letak dekat air. Dia balance balik. Tadi dia dah kodek sakan dah kan. Dia balance balik. Disebut dalam kitab fiqh. Jadi semua berapa? 9 kali. Mula sini yang biasa kita tengok,
Kemudian sini. Kemudian sini. 3 kali. Lepas basuh telinga, basuh kaki. Macam mana cara Nabi basuh kaki? Kelingking ni, muslimat, kelingking ni, kelingking tangan kiri. Saya tunjuk sikit lah. Mula basuh kaki kanan. Kalau orang yang remaja purba macam kita ni, dia kena ada lah tempat duduk ke, tempat-tempat dia nak pegang ke kan. Okey, nanti dia akan angkat kaki, dia akan mula dengan kelingking kanan. Tangan ni dia akan daripada bawah lah muslimat, bukan daripada atas, daripada bawah. Okey. Gosok ini. Kemudian kaki kiri. Kelingking ni juga dia kena pegang. Okey. Air yang kita pegang tu, bukan air sama, air yang waktu kita basuh kaki kanan, lepas tu air yang waktu kita basuh kaki kiri. Habis 3 kali. Abu Hurairah solat wuduk, dia akan basuh kaki dia sampai ke betis. Sahabat tanya, "Apa kamu buat macam tu?" Sebab inilah nanti aku dengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang melebihkan basuhannya akan jadi perhiasannya di dalam syurga. Jadi kita lebihkan sampai ke tengah betis. Cara basuh, cara menyelat Nabi macam tu. Kita biasa menyelat daripada atas, tapi sebenarnya menyelat daripada bawah. Kecuali tangan diselat daripada atas. Mula dengan tangan kanan. Itulah berazam untuk buat sunnah mengikut Nabi dengan cara wuduk dulu. Sebab kita memang duk buat yang tu hari-hari buat, betul tak? 5 kali kita buat. Tak kira yang sunat-sunat, solat sunat lagi kan? InsyaAllah boleh muslimat. Moga-moga Allah Ta'ala pandang usaha kita, Allah Ta'ala mudahkan urusan mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey muslimat, kita tengok pada hadis yang keberapa muslimat? Hadis yang kedua. Orang kafir benci kepada kematian. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ya Nabi Allah, akrahiyatul maut, fakulluna yakrahul maut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa kadzalik, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ah, wa innal kafira idza busyira bi adabillahi wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Rawahu Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka bertemu Allah, maka Allah juga suka bertemu dengannya. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala lebih suka untuk bertemu dengannya. Dan sesiapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Dia benci nak bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala pun benci nak tengok dia. Kita pun kalau orang tak mahu kawan kita, kita lagi tak mahu kawan dengan dia. Lebih kurang macam tu lah kan. Kau tak ingin, aku lagi tak ingin. Lebih kurang macam tu lah. Tapi ni bab kafir, bab orang kafir. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Nabi, adakah maksudnya benci kepada kematian? Bila benci nak bertemu Allah tu, apakah maksud tu benci mati ni? Sebab nak bertemu dengan Allah kena mati dulu. Apakah maksud benci nak bertemu dengan Allah? Berarti benci pada mati. Sedangkan kita semua tak suka pada kematian, betul tak? Sayyidatina Aisyah pun kata, sedangkan kita ni semua ni tak suka pada kematian. Ada siapa kata esok nak mati, duk zikir tu, ada tak?
Kalau mati pun tak apa dah macam ni. Ada tak? Tak ada kan? Sambut birthday 80 tahun, duk minta panjang umur di situ lah. Tak ada siapa yang minta, ya Allah, cukup-cukup lah takat ni ku hidup. Kan? Tak larat nak tongkat langit dah kata. Tak ada. Semua orang kalau nak ikut tu tak suka untuk mati. Agak-agaknya kenapa kita tak suka untuk mati ni? Takut sakit mati, takut sakaratul maut kan. Orang perempuan memanglah dia takut, tapi dia boleh hadap sebenarnya. Takut nak bersalin, hadap je 5 orang, 6 orang keluar. Kan? Mai dekat mati takut juga, bukan tak takut kan, tapi hadap juga kan. Akhirnya bila kullu nafsin dha'iqatul maut, bila sampai saja ajal, takut ke tak takut ke kena lalu. Macam itulah keadaan dia. Tapi at least memang kita takut untuk mati. Sebab apa? Sebab rasa tak bersedia lagi. Banyak lagi. Banyak lagi yang perlu kita perbaiki. Umur dah meningkat. Umur dah 75 kan, 80, 60. Amal baru yang serius-serius ni baru 2 tahun ni je. Yang tak berapa nak serius tu, yang nak kena taubat banyak sikit tu. Tu masya-Allah tabarakallah, tu kita takut sangat. Sebab nak hidup di alam sana tu panjang. Amal perbuatan kita ni kadang-kadang ikhlas pun boleh hilang, Muslimat. Yang ikhlas pun boleh hilang. Aku ikhlas malam solat apa semua memang tak up lah dekat media sosial tu. Kan? Tak bagi tahulah dan tahajud kan, dan sahur hari ni tak bagi tahu langsung. Ikhlas ni, tak ada siapa pun tahu. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tu pun boleh hilang. Boleh muflis. Sebab apa tu Muslimat? Sebab apa? Zaman Nabi ada seorang perempuan, seorang sahabat tanya pada Nabi. Saya cerita mafhum dia. Wahai Nabi, ada seorang wanita ni malam-malam dia bertahajud, ikhlas dia tu bertahajud, puasa, buat kebaikan. Tapi bila di siang harinya dia ni suka mencelakakan orang dengan mulut dia, dengan mulut lidah dia tu. Tapi dia solat ikhlas lillahi ta'ala. Maka Nabi kata wahya finnar. Itu yang bimbang tu. Orang ikhlas pun dalam beramal ibadah tak selamat juga kalau dia melakukan perkara ni. Iaitu dia buat perkara yang boleh membatalkan pahala amalan dia dengan perbuatan mengumpat, mengutuk, mencela, menghina. Itu kena ingat. Sebab satu hadis yang panjang, saya cerita dia punya kefahaman dia saja. Mafhum hadis. Di akhirat nanti semua kita ni dikumpulkan. Kemudian kita ada manusia-manusia yang kita buat zalim dekat dia dengan mulut kita. Dengan mulut lidah kita kan, kita buat zalim kat dia. Lepas tu dia tak maafkan kita di dunia, kita pun tak minta maaf kat dia masa di dunia. Maka di akhirat nanti duduklah di mahkamah Allah. Akan ditampilkan kepada kita orang tu. Kemudian kebaikan kita didebit bagi dekat dia. Satu. Sebab apa? Atas perbuatan kata-kata kita pada dia dulu. Yang mengumpat ke, yang fitnah ke, yang mencela ke, semua tu kita kena bagi kebaikan kita. Apa kebaikan tu? Solat malam kita yang kita buat dengan ikhlas, puasa kita yang kita buat dengan ikhlas, sedekah jariah kita yang kita buat dengan ikhlas. Kalau yang tak ikhlas tak kira. Yang tak ikhlas tu memang terhapus dah di dunia, tak ada, tak kira lah. Ini dibawa, Allah Ta'ala tunjuk ni. Yang kita buat dengan ikhlas tu dibawa, tapi kena debit dekat kawan tu. Lepas-lepas dah bagi semua dah lah, tak berapa banyak, 2 tahun je yang kita buat sungguh-sungguh pun. Contoh kan. Kemudian habis dah bagi dekat dia amalan kita, tiba-tiba banyak lagi rupanya kata-kata kita dekat dia berbanding berbanding apa yang amalan kita tu kena bagi. Amalan tak banyak mana.
Macam mana solusi dia? Maka dosa dia, keburukan dia, dia kredit pula ke tabung kita. Tu yang paling kita tak nak. Dikredit pula, dibagi pula kepada kita, wal'ayazubillah, lalu dihumbankan di dalam neraka dengan dosa-dosa orang sekali bawa. Tu kena jaga ni, yang satu ni. Nampak je mungil, nampak je lidah tu lembut je, tak tajam, tapi suka buat orang sentap. Kan? Sekarang ni dia tak wakil, dia pandai dia wakil daripada sini ke sini, dia wakil. Tapi ingat, setiap kali nak buat tu ingat, solat tahajud aku malam tadi habis dah ni perasaan ni dengan ni. Ingat yang tu. Sebab orang ikhlas pun tak selamat. Ikhlas waktu mana? Waktu dia beramal ibadah tadi, dia ikhlas, tak selamat. Sebab dia buat perbuatan ni. Masya Allah, wal'ayazubillah. Itu yang kita takut mati tu. Takut nak kepada kematian tu, takut. Sebab apa? Tak seimbang amalan kita dengan perbuatan kita tu, tak seimbang. Beramal pada Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian isu tu pula buat dengan akhlak kita yang tak serupa dengan amalan kita tu. Wal'ayazubillah. Itu yang muflis di akhirat. Kalau kata jenis buat amal ibadah riak, sum'ah, ujub, itu cerita kita kata syirik bagi hati tu. Yang tu memang awal-awal dah solat kita apa semua tak dikira lah. Walaupun di sudut sah, di sudut fiqahnya sah, sebab wuduk kita sempurna, solat kita ikut syarat rukun dan sebagainya sah. Tapi buat kerana siapa? Kerana makhluk, kerana nak dilihat rajin, kerana nak didengarkan orang yang rajin beramal ibadah. Memang dah tertolak dah di sisi Allah. Itu jelas, tu terbatal lah amalan. Kita bimbang orang yang ikhlas, orang yang ikhlas pun dia tak selamat kalau dia tak jaga satu benda tu. Okey, kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan begitu maksudnya. Sebab Sayyidatina Aisyah kata, kalau macam tu, apakah orang yang tak suka Allah ni, maksudnya adalah orang yang benci kepada kematian. Sedangkan kita ni semua, kami ni semua benci kepada kematian, tak suka kepada kematian. Apakah maksud benci pada Allah, nak jumpa dengan Allah tu maksud dia benci kepada kematian? Kalau betul macam tu, nak kena prepare, nak kena betul balik. Contohlah kan. Maka Nabi kata bukan begitu maksudnya. Tetapi orang beriman apabila diberi khabar gembira dengan rahmat Allah, maka dia redha dan syurganya, maka dia suka untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah juga suka untuk bertemu dengannya. Sebaliknya orang kafir apabila mendapat berita tentang siksaan Allah dan kemurkaannya, maka dia benci untuk bertemu Allah dan Allah juga benci untuk bertemu dengannya. Okey, momen ni, kisah ni, kronologi hadis ni berlaku saat seseorang itu sakaratul maut. Ketika berada dalam sakaratul maut. Orang kafir pun ada saat sakaratul maut dia disebut sebagai nazak. Orang Islam pun ada saat sakaratul maut dia. Tak disebut sebagai nazak lah, elak kita sebut dia tengah sakarat. Kalau kita sebut nazak tu, kalau kita tengok merujuk pada ayat dalam surah An-Nazi'at, disebut wan nazi'ati gharqa. Malaikat merentap nyawa dengan rentapan yang kuat. Wan nasyitati nashta. Malaikat mencabut nyawa orang Islam, orang beriman dengan lemah lembut. Jadi kita jangan sebut dah nazak dah ni, balik dah. Bukan. Nazak ni seeloknya untuk orang kafir. Kita sakarat, menghadapi saat sakaratul maut. Suasana ketika sakaratul maut ni sangat mencemaskan dan amat menyakitkan. Semua orang akan rasa, semua orang menghadapi saat itu cemas dan sakit. Orang yang hidup tengok pun letih, betul tak? Nabi SAW
saat sakaratul maut ni, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Nabi ambil satu mangkuk air, Nabi celup tangan dalam mangkuk air tu, Nabi usap muka Nabi. Kita pun kalau kata akhir, kita tengok ahli keluarga kita yang dalam keadaan sakarat tu, letakkan mangkuk air tepi dia. Mungkin dia dalam keadaan kepanasan, dahaga. Nabi pun, kalau kita buat tu kerana ikut Nabi, ikut sunnah. Bawa sugi, ikut dia nak bersugi. Tak pernah sugi semua hidup, tiba-tiba bawa sugi bagi kat dia. Allahu Akbar. Amal lah daripada sekarang. Sugi ni kelebihan dia, memudahkan menyebut kalimat la ilaha illallah saat kita sakaratul maut. Dia banyak lagi lah kelebihan dia, tapi itu yang paling tinggi sekali. Nabi akhir sakaratul maut, ketika saat sakaratul maut, Nabi masih lagi mengamalkan sunnah bersugi. Nabi sangat tekan sunnah bersugi. Laula an asyqa alayya ummati la amartuhum bisiwak. Jika tidak membebankan umatku, nescaya aku akan suruh mereka ni semua bersiwak. Banyak kelebihan dia. Di sudut kesihatannya, Masya Allah, kanser mulut, gigi, gusi apa semua hilang. Tapi itu yang paling susah sekali. Ada ustazah dalam beg dah kering lah. Sekali je guna. Sebab disuruh sekali kan, buat sekali, lepas tu dah lupa dah. Sugi ni sifat dia berantu. Kalau beli tu bagi banyak-banyak dalam beg, tak dalam wallet, letak dekat dapur, letak dekat meja, letak. Biar hilang satu jumpa yang ni, hilang yang tu jumpa yang ni. Macam tu. Macam kita beli kerongsang, macam tu. Tak jumpa yang ni, jumpa yang ni. Macam tu. Cuba try. Try, cuba. Macam tu. Itu sunnah, sunnah yang susah nak buat. Satu lagi sunnah yang kita susah nak buat. Pakai seluar. Semua orang pakai seluar tak? Pakai. Kan? Pakai seluar sambil duduk. Ustazah dah tua-tua ni kena duduk ustazah. Kalau berdiri memang tungging. Tak apalah. Tapi niatlah ikut sunnah. Pakai seluar sambil dalam keadaan duduk, bermula dengan kaki kanan. Itu kadang-kadang kita tak perasan, rupanya itulah baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Dia jadikan itu satu sunnah. Bukan kerana kita dah tua dah, lutut dah longgar dah, bukan kerana tu, tapi kerana nak ikut sunnah. Okey. Suasana ketika sakaratul maut sangat mencemaskan dan amat menyakitkan, iaitu proses roh keluar daripada jasad. Waktu proses roh keluar daripada jasad ni, masa itulah kita cuba bayangkan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk. Yang kita dah sebut tadi kan. Laisa kal bashar tu. Sebaik-baik makhluk ni pun menderita ketika saat sakaratul maut. Apatah lagi kita yang banyak dosa ni. Rasulullah pun menderita saat sakaratul maut. Sayyidatina Aisyah bila tengok tu keadaan Rasulullah ketika menghadapi sakaratul maut, maka kata Sayyidatina Aisyah, selepas ni aku tak akan bersangka buruk lagi dah dengan orang yang nampak menderita saat sakaratul maut. Maksudnya sangka buruk tu mati dalam keadaan su'ul khatimah lah tu. Bukanlah kita boleh labelkan bila tengok dia mati dalam keadaan yang sukar tu, kita tak boleh kata ni su'ul khatimah ni orang macam ni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah sebaik-baik makhluk pun menderita saat sakaratul maut. Berpeluh-peluh. Setiap selang beberapa minit dicelup tangan dalam mangkuk, disapu ke mukanya. Panas ketika tu. Allahu Akbar. Tu kita ni tak tahu cerita lagi lah. Yang banyak-banyak dosa ni macam mana ni kita nak bawa diri kita kan. Allahu Akbar. Minta Allah Ta'ala permudahkan. Sebab tu Nabi selalu pesan, sebelum kamu tinggalkan temanmu, Nabi pesan kepada kita dalam satu hadis,
ada satu doa yang kita kena baca untuk mudahkan kita saat sakaratul maut. Ada dalam buku ni muslimat. Allahumma a'inni. Tengok muka surat 4, tak payah duk tulis, dah ada dah. Allahumma a'inni, kita baca ramai-ramai. Ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Ya Allah, bantulah daku menghadapi kepedihan maut atau sakaratul maut. Baca doa tu. Biasanya kita baca Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Tu pun betul juga. Jangan sampai tak direzekikan kita untuk baca. Semua kita hafal, tapi jangan sampai tak direzekikan Allah untuk baca. Ingatlah, apa yang kita baca, apa yang kita amal tu, itu tanda Allah Ta'ala sedang memakbulkan kita, doa permintaan kita. Jadi sekian banyak doa yang kita hafal, jangan sampai kita tak direzekikan untuk sebut. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan sampai kita tak direzekikan untuk sebut. Sebab berapa ramai orang yang hafal tapi tak diberi ingatan untuk baca, untuk sebut. Sebab apa Allah Ta'ala sebut dah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku akan memakbulkan. Tapi kalau tak doa, bagaimana Allah Ta'ala nak memakbulkan? Sebab tu, bila kita ditakdirkan untuk buat kebaikan, Allah Ta'ala akan lorong dia kepada jalan kebaikan. Walaupun sukar, akan jumpa juga solusi dia. Sebab tu kita kena usaha. Usaha tu tandanya Allah Ta'ala sedang memudahkan urusan kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Okey. Kemudian bagi orang yang beriman, ketika inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikat. Orang beriman waktu dia duduk dalam keadaan sakaratul maut tu, itu yang dia boleh tengok. Bila Sayyidatina Aisyah kata, apakah orang yang benci nak jumpa Allah tu termasuk orang yang benci pada, tak suka pada kematian tu? Nabi kata tak. Tidak. Nabi kata bukan macam tu. Sebab kita ni kalau kata benci kepada kematian, tak suka pada kematian, ya kita memang macam tu, betul tak? Masing-masing takut nak mati, masing-masing tak suka. Bila orang sebut soal kematian pun tak mau nak dengar. Bila kata ada majlis ilmu cerita pasal seksa kubur pun tak nak pergi, takut nak dengar. Sampai macam tu sekali kan, tak nak. Tapi hakikatnya semua akan pergi juga ke sana. Okey. Nabi kata nak bertemu, tak suka dengan benci nak bertemu dengan Allah ni. Ni waktu kita berada dalam saat sakaratul maut ni. Waktu itulah yang menentukan benci ataupun suka untuk bertemu dengan Allah. Bukan kata tak suka pada kematian tu. Maka bagi orang yang beriman, ketika inilah Allah Ta'ala menurunkan para malaikatnya untuk memberikan kata-kata semangat kepadanya. Masya Allah, Tabarakallah. Orang beriman ni ada makhluk yang Allah Ta'ala kirim, makhluk yang mulia di sisi Allah, iaitu para malaikat, untuk bagi motivasi dekat kita. Kita kalau ada orang, kalau ada insan-insan yang kita dalam keadaan sukar macam tu, contohlah orang perempuan yang biasanya kita duduk kat labor room tu, seorang pun kita tak kenal, tiba-tiba ada seorang boleh masuk, nurse izinkanlah suami masuk. Masa tu asalnya 100% memang sakit dah, tapi bila ada suami boleh masuk, boleh duk pegang tangan, tak cakap apa pun tak apa dah, 75% sakit kita duduk kat dia.
25% lagi duduk dekat kita. Macam tu rasa semangatnya tu. Nak bersalin. Dah keluar anak, tengok anak, abang sudahlah takat 3 sudah. Padahal yang keluar tu baru yang pertama. Makna kata tak serik lagi. Nampak tak? Semangat tu. Sebab apa? Ada orang di sisi orang yang tersayang. Orang yang beriman saat dia berada dalam sakaratul maut, macam itulah Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk bagi motivasi kepada dia. Apa kata malaikat? Malaikat berpesan kepadanya supaya jangan takut dan tidak terasa sedih dengan kematian yang sedang dihadapi. Jangan rasa takut, jangan rasa sedih dengan kematian yang kamu nak hadapi ni. Sebab kita orang yang beriman, insya-Allah. Malaikat juga menyampaikan berita gembira bahawa orang itu adalah ahli syurga. Jangan takut, jangan sedih, kamu ni bakal ahli syurga. Seronok tak kalau orang bagi tahu macam tu? Allahu Akbar, masya-Allah. Tak ada berita lain yang kita nak dengar. Jangan takut, jangan sedih, anak kamu sekarang dekat Menara Gading. Kita tak rasa apa lagi. Tapi bila dikhabarkan kita ini adalah ahli syurga, maka seronoknya, masya-Allah. Sebab apa? Sebab amalan kita, rahmat Allah, amalan tu, rahmat Allah tu akan datang dengan amalan. Rahmat Allah tak akan datang saja-saja. Tu siapa-siapa yang teringin nak masuk syurga tu jangan duk berangan saja. Contoh kan, aku ni bukan nak masuk syurga dengan amalan aku akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Ya, betul. So dia tak payah beramal. Rahmat Allah tu hanya akan sampai kepada orang yang beramal soleh. Dia tak duduk saja-saja boleh sampai. Jambatan bagi rahmat Allah untuk sampai kepada kita adalah jambatan dia amal soleh. So cakap saja tak jadi. Cakap biar serupa bikin. Jadi bila kita cakap serupa bikin tu, Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah, itu panggil usaha. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beramallah dengan amal yang soleh. Tak dapat kita nafikan. Nak masuk syurga memang dengan rahmat Allah, tapi perlu kepada amalan soleh untuk dapat rahmat Allah tu. Tak dapat dinafikan. Amalan yang bagaimana? Amalan yang Allah Ta'ala perintahkan. Duduk dalam kategori mana? Dalam hukum yang 5. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tu je. Tengok kategori tu. Aku nak kena buat satu-satu perkara, semua tengok. Ada hukum-hukumnya. Tengok. Selesai yang tu, insya-Allah muamalah dengan manusia settle. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala settle. InsyaAllah dikhabarkan sebagai ahli syurga. Sebab tu muslimat, contoh apa saja kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, itu yang kita kena fokus. Sebab kelebihan semua Allah Ta'ala bagi tak sama, betul tak? Tak sama. Ada orang Allah Ta'ala bagi kelebihan harta benda. Harta benda ni melimpah ruah. Kita tengok tu dia, macam dia petik jari je dapat. Kita ni petik 5 jari tak dapat-dapat. Macam itulah umpamanya. Itu kelebihan. Maka orang yang diberi harta benda yang melimpah ruah ni, dia kena detect balik. Apa aku kena buat dengan harta ni? Apa kebaikan daripada harta ni yang boleh bawa aku kepada syurga Allah? Sebab dalam harta ni ada 3 rakan kongsi, kata Abu Zar Al-Ghifari. 3 rakan kongsi setiap harta yang kita miliki. Yang pertama, kita sendiri. Sebab dia milik kita. Yang kedua, takdir. Takdir kita. Contoh, kalau jika harta tu, takdir ni, kadang-kadang harta ni dimakan oleh takdir. Macam mana? Rumah terbakar, kereta rosak, kesihatan, tu dimakan oleh takdir. Takdir rumah rosak, kena guna harta tu untuk baiki. Kemalangan, kena guna juga harta tu untuk beli semula. Kesihatan, kena guna juga harta tu untuk penyembuhan. Itu dipanggil. Tak sikit dia orang kena keluarkan, bukan sikit, banyak. Yang ketiga, rakan kongsi yang ketiga adalah warisan anak-anak kita.
Jadi pastikan, kata Abu Zar, aku pastikan dalam rakan kongsiku tu, akulah yang paling kuat dalam menggunakan harta tu untuk akhiratku. Kalau kata warisan, bukan semua, sama ada kita bagi sebagai pusaka, sebagai wasiat dan sebagainya, ataupun sebagai hebah. Bukan semua harta yang kita bagikan pada anak kita tu, kalau kita anak yang soleh, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadilah kadang-kadang kita duduk dalam kubur tu terima saja pahala kan. Rupanya anak kita sedekah niat kat mak ayah dia, wakaf niat untuk mak ayah dia, jariah untuk mak ayah. Kalau anak tu biasa-biasa, yang kita pun tak kenalkan dia dengan Allah sebaiknya, maka harta warisan kita tu dia dapat, tapi kita tak dapat manfaat daripada harta warisan tu. Jadi kata Abu Zar Al-Ghifari, aku nak jadi rakan kongsi yang paling berkuasa terhadap harta aku. Lalu pada saat ini aku gunakan hartaku itu supaya hartaku itu boleh bawa kepada mati. Tu harta boleh bawa mati tu. Bawa kepada mati dan berguna di akhirat sana. Maka dia masa hidup ni dia buat segala-galanya untuk harta benda dia. Dia tinggalkan sedikit untuk manfaat keluarga dia, warisan dia. Dia tinggalkan sedikit untuk soal takdir dia. Yang lain tu digunakan di jalan Allah. Sebab apa? Sebab Abu Zar Al-Ghifari ni diminta oleh seseorang untuk menjadi khadam. Dia pesan dah kat khadam dia, kalau nak jadi khadamku satu syarat, bila ada orang minta buat announcement untuk minta untuk infak di jalan Allah, maka kau berilah hartaku yang paling terbaik. Abu Zar Al-Ghifari banyak binatang tunggangan. Satu tunggangan Abu Zar Al-Ghifari yang paling istimewa adalah seekor unta yang paling terbaik. Harga unta ni Masya Allah muslimat, kalau unta merah tu harga dia macam emas tu, mahal dia. Maka khadam ni kata, okey tak apa, aku berjanji, yang penting aku boleh mendampingi kamu. Satu hari datanglah seruan untuk berinfak. Khadam ni tadi dia nak ambil dah unta yang terbaik ni. Tiba-tiba dia terfikir, sebab apa dia duduk tengok unta terbaik ni selalunya Abu Zar Al-Ghifari guna dia. Abu Zar selalu naik dia, tunggang dia. Selalulah suka. Dan Abu Zar nampak sayang padanya. Maka dia pun memilihlah binatang yang lain, kuda ke apa yang lain diberikan ketika seruan infak datang. Bila diketahui itu, maka tanya Abu Zar, apakah kamu melakukan kerana kamu sengaja untuk melakukannya? Dia kata, aku fikir bukan kerana aku sayang pada harta kamu, tapi kerana apa? Kerana aku fikir kamu selalu menggunakannya. Maka pada saat itulah kata Abu Zar, aku tak mau jadikan harta aku ni yang terbaik duduk dekat aku, tetapi yang terbaik duduk dekat aku tu biarlah di akhirat. Maksud kata disedekahkan apa yang terbaik daripada kita. Jadi kita kena sedar, jangan duk sibuk nak hebah kepada anak-anak warisan lah apa semua. Kita tengok, kita detect anak-anak warisan kita tu, ni boleh bagi pahala tak dekat mak ayah ni jika harta ditinggalkan kepadanya. Kalau tak, bahagi sedikit untuk kita. Biarlah kita jadi rakan kongsi yang kuat untuk menghasilkan pahala di akhirat. Yang lebih tu tinggallah supaya mereka tidak kelaparan, tidak keleburan dan sebagainya. Itu orang panggil bijaksana menguruskan amal ibadah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Malaikat juga menyampaikan berita gembira bahawa orang itu adalah ahli syurga, maka orang itu pun redha. Redha bila diberi berita gembira, kamu adalah ahli syurga. Ni dalam keadaan sakarat ni. Datang malaikat mengelilingi kita, bisikkan di telinga kita, cerita tentang kebaikan kita, bagi semangat kepada kita. Jangan rasa sedih nak tinggal dunia, nak tinggal anak-anak, nak tinggal harta benda. Jangan rasa sedih. Sebab kamu adalah ahli syurga. Masa tu seronok digambarkan. Allahu Akbar, tak ada apa dah. Sakit pun macam hilang. Macam orang kata kan, sakit nak bersalin dan sebagainya, hilang. Sakit sakaratul maut tu ada,
tetapi macam hilang. Macam tu. Kemudian maka orang tu reda dengan kematian dan tak sabar-sabar lagi untuk bertemu dengan Allah dan untuk mendapat rahmatnya. Sebab tu dipanggil kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Sebab kita ni akan kembali kepada rahmat Allah. Itu hiburan bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Hiburan dia. Ada berita gembira dan sebagainya. Maka keredaannya dan syurga. Dia suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Saya baca makna dia muslimat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka malaikat akan turun. Malaikat akan turun kepada mereka ketika mereka hampir dengan kematian, dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Orang beriman ni janji Allah. Orang yang istiqamah berada di jalan Allah. Orang yang istiqamah beramal kerana Allah. Orang yang istiqamah ini dia akan dapat berita gembira tadi ni. Saat dia berada, seawal dia berada di pintu sakaratul maut lagi, dia dah terima dah berita gembira tu. Orang cerita kat kita kan, apa yang bakal kita dapat. Oh, bukan main kalau dalam dalam perniagaan marketing, kalau kamu buat macam ni, rule dia ikut betul-betul gini. Kamu punya marketing kamu bagus apa semua, nanti kamu akan dapat sekian. Kita dah nampak yang nu dah. Usaha tak lagi pun, tapi dah nampak dah yang nu. Seronok kan? Itu baru cerita dunia. Tak cerita akhirat. Akhirat ni dia kata apa yang telah kamu lakukan dah ni. Kamu ikut sebagaimana yang kamu lakukan. Yang mana Allah Ta'ala perintah, yang mana Rasulullah SAW bawa syariat pada kamu, kamu taat. Hasil daripada ketaatan kamu terhadap agama kamu ini, kamu istiqamah walaupun sukar, kamu cuba, maka inilah dia punya hasil yang kamu akan dapat. Apa hasilnya? Kamu akan menjadi ahli syurga. Seronok tak waktu tu? Tak ada apa, tak dapat gambar. Syurga ni tak usah terbayang lah macam mana. Indahnya lebih indah daripada yang kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala uzrun sami'at wala khatarat ala qalbi bashar. Tak dapat tergambar oleh pandangan mata. Kalau kita tengok dalam dunia ni, ada satu tempat yang paling indah di dunia. Tempat terindah. Tapi ada lagi, dalam banyak-banyak yang indah, ada lagi yang indah tapi kita tak nampak. Tapi yang duk famous sekarang ni, satu negara nama dia Switzerland. Orang dia tak mesra alam pun, tapi tempat dia tu Masya Allah. Bayangkan piknik dalam bandar. Kita piknik di pinggir-pinggir bandar. Ni dalam bandar. Dia punya air yang mengalir dalam longkang-longkang warna biru. Longkang-longkang di antara rumah ke rumah. Kalau rumah kita agak-agak warna apa? Allahu Akbar, Masya Allah. Warna biru boleh ambil lagi. Mengalir di tengah bandar, mengalir sungai yang warnanya sangat jernih. Kalau kita boleh buat teh susu dekat Sungai Kelang, cuba pergi tengok kan. Beza. Rakyat dia hidup bukan bekerja macam kita teruk-teruk pun. Tak ada namanya hari Minggu, tak ada. Mungkin dalam seminggu tu 3-4 hari je kerja. 3 hari je kerja. Lebih tu semua piknik. Tempat yang paling, apa orang panggil, nak cuci duit, tempat tu lah. Negara tu lah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Ada satu gunung yang tinggi di sana. Di tepi-tepi gunung tu dia buat dengan teknologi yang tinggi, dengan bangunan yang kaca dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi kepada mereka semua. Kalau pergi tu, kalau tengok tu, Allahu Akbar, inilah syurga dunia. Kan kita kata inilah syurga dunia. Jangan duk mandai-mandai nampak macam syurga, macam biasa masuk syurga. Allahu Akbar. Seindah-indah tempat tu, indah lagi syurga Allah. Indah lagi syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang beriman. Kita tengok tu, kita rasa, ada tak orang tengok rasa serabut ciptaan Allah?
kecantikan alam ni. Tak ada. Orang akan rasa tenang. Lagi tenang berada di dalam syurga Allah. Kita hidup dalam dunia ni, seberapa bilion manusia ni hidup share satu dunia. Syurga Allah Ta'ala bagi kepada kita, bagi orang yang terakhir masuk tu pun 10 kali ganda dunia untuk dia seorang. Orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Dalam syurga nanti akan ada bilik-bilik. Dikurniakan kepadanya 70 bilik. Satu bilik 40 tahun. Dia duduk menata rias tengok. Baru tengok decoration saja makan masa 40 tahun. 1 tahun, 1 hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Agak-agak lah kalau 40 tahun di akhirat. Itu nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi. Tak jumpa lagi pepasir-pepasir yang bagaikan mutiara. Tak ada macam pasir pantai kita, tak ada. Allahu Akbar. Daun-daun, pohon-pohon di syurga tu seluas timur dan barat. Pintu syurga pun seluas timur dan barat. Tak cerita lagi perhiasan-perhiasan penghuni syurga. Allahu Akbar. Selendang-selendang penghuni syurga kalau jatuh ke dunia ni, terang benderang dunia. Tak perlu lagi kepada cahaya matahari. Allah. Itu nikmat syurga tu. Bila sebut saja kamu bakal jadi ahli syurga, tak ada apa dah. Kesakitan sekejap tu dah tak menjadi erti waktu sakaratul maut. Sebab tu bila Allah Ta'ala kirim malaikat bagi tahu, bukan sahaja dengan pemberitahuan, bahkan ditayang kepada kita nikmat yang bakal kita tempuhi. Macam orang kena abuse lah. Tak nampak lah, tak terperasan dah. Yang sakit tu tak terperasan dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu gambaran syurga. Supaya kita rasa dunia ni, ya Allah, tak ada apa dah. Supaya kita rasa kecilnya ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita berbanding nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sebab diriwayatkan ada ahli syurga yang bila mana dimasukkan dalam syurga baru satu celupan jarinya di dalam syurga. Padahal masa di dunia dulu, dialah orang yang Allah Ta'ala timpakan segala masalah kepada dia. Bertimpa-timpa masalah tu datang. Sudah jatuh ditimpa tangga, tercium pula tai ayam. Lebih kurang macam tu lah. Bertimpa-timpa. Lepas satu hal datang satu hal. Lepas masalah keluarga, masalah anak. Lepas anak, masalah suami. Lepas suami, masalah adik-beradik. Lepas masalah adik-beradik, masalah kawan-kawan. Lepas masalah kawan, sakit pula. Lepas sakit, harta benda pula. Semua ada dekat dia. Apa saja yang tak ada pada dia. Maka orang ini, bila dimasukkan, oleh kerana dia sabar dan redha, dimasukkan dalam syurga baru satu celupan, maka Allah Ta'ala tanya kepada dia, bukankah kamu dulu, masa di dunia dulu ni, kamulah orang yang paling banyak ditimpa ujian, musibah oleh Allah. Maka katanya tadi, sesungguhnya aku tidak pernah menerima ujian tersebut. Baru celup satu jari dengan nikmat syurga, dia tak terasa dah dia dulu kena uji teruk. Nak cerita hilang habis derita dia tu. Tak dibawa ke syurga. Sampai macam tu sekali nikmat syurga. Macam mana kita nak bayangkan? Allahu Akbar. Kecuali minta, ya Allah, kurniakanlah kepadaku Jannatul Firdaus. Masukkanlah aku dalam Jannatul Firdausil A'la. Yang mana apa saja yang aku lakukan ini boleh bawa aku kepadanya. Dan mana apa yang aku cakapkan ini, yang aku sebut ini jadi pahala, boleh bawa aku kepada Jannatul Firdaus. Yang mana pegangan yang aku pegang selama ini, dengan akidah yang aku ada selama ini, iman yang aku miliki selama ini, boleh bawa aku kepadanya. Ya Allah, kita minta yang tu. Itu nikmat syurga. Allah Ta'ala motivasikan saat kita berada dalam sakaratul maut. Sebaliknya, orang kafir pula ketika sakaratul maut, seboleh-bolehnya mereka tidak mahu mati. Kerana mereka tahu mereka bukan kembali ke rahmat Allah. Orang yang beriman, dia tahu dia kembali ke rahmat Allah. Tapi orang kafir, dia tak kembali ke rahmat Allah.
Tetapi mereka akan kembali kepada azab dan kemurkaan Allah. Sebab tu ketika mereka berada dalam sakaratul maut, jasad mereka dipukul teruk oleh malaikat. Malaikat belasah cukup-cukup. Sebab roh tak nak keluar. Dia kena belasah lah, takut nak keluar. Allahu Akbar. Maka jasad mereka dipukul teruk oleh malaikat. Malaikat bercakap kasar. Bukan takat kena pukul, sambil cakap dengan kasar. Apa kata malaikat? Sambil malaikat mengutuklah, kita kata mengutuk dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian malaikat memaksa ruh mereka keluar daripada jasad. Ruh tu akan lari ke seluruh penjuru badan. Tak nak keluar. Bila dah tak nak keluar, malaikat dah cakap kasar dengan mereka. Lalu malaikat akan rentap roh mereka keluar dengan sekuatnya. Sambil mengutuk dan melaknat mereka. Bayangkan, sambil pukul, sambil belasah, sambil kutuk, sambil rentak. Itu azab saat mereka berada dalam sakaratul maut. Itu bukan pukulan manusia nah. Bukan pukulan ahli gusti, bukan. Ini pukulan malaikat. Allahu Akbar. Mereka sami'na wa ata'na dengan perintah Allah. Mereka akan buat apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Sebab tu dalam surah Al-An'am ayat 93. Alangkah ngerinya jika kamu melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangan mereka. Malaikat berkata, keluarkanlah nyawa kamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Kerana kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan kerana kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 50. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, maka malaikat berkata, rasakanlah siksa neraka yang membakar. Itu berita. Sambil-sambil pukul, sambil bagi tahu. Tu kamu akan hadapi. Apa yang bakal kamu hadapi nanti, itu menyebabkan mereka benci untuk bertemu dengan Allah. Tak suka nak bertemu dengan Allah. Sebab mereka tidak dikhabarkan dengan berita gembira sekalipun. Sebab apa? Sebab ulah mereka sendiri. Bila datangnya para nabi dan rasul untuk menyampaikan sebagai apa yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat masing-masing, mereka ni bukan sekadar tidak ikut, bahkan mempersendakan, menafikan keesaan Allah, mempersendakan, bahkan menyakiti kekasih-kekasih Allah. Maka mereka inilah nanti yang akan menerima habuan, kita kata balasan yang dahsyat daripada Allah seawal berada dalam keadaan sakaratul maut. Kalau hari ini mereka duduk di dunia, hari ini kita tengok mereka megah. Megah dengan harta dunia yang sementara. Tetapi kemegahan mereka dengan teknologi yang mereka ada, kemegahan mereka tu tak lama. Bila sampai juga usia mereka tua, mereka akan tetap menghadapi, kita kata lemahnya sendi, sakitnya badan, terusik dengan kesihatan dan sebagainya. Mereka tetap akan menghadapi waktu itu. Yang paling menakutkan, mereka akan tetap menghadapi waktu kematian. Biasanya orang yang menghina, mengutuk mengutuk Nabi, menghina agama Allah, mereka ni Allah Ta'ala kekalkan. Tapi ada juga setengah manusia yang kita tengok pada permulaannya dia musuh Allah, dan akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah, dia jadi penolong Allah, penolong pada agama Allah. Tapi itulah kita kata keadaan orang-orang kafir dibandingkan dengan keadaan orang-orang beriman saat menghadapi sakaratul maut. Moga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Ya Allah, yang wahai yang membolak-balik hati. Hati kita ni, dalam satu hadis disebut, hati kita ni sentiasa di tangan Allah dalam keadaan macam ni, dia bolak-balik. Jangan ditakwil tangan Allah bagaimana, jangan ditakwil jari Allah bagaimana. Cuma dicerita dalam satu hadis, ya. Maksudnya
Kita ni dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, yang Allah Ta'ala boleh bolak-balik hati kita ni. Umpama kalau kita bolak-balik, kalau kita goreng telur tu kan, boleh alih sini, boleh alih sini. Maksud kata boleh bolak-balik, kalau hari ni okey, esok KO boleh. Macam tu. Jadi kita minta ketetapan hati kita kepada Allah. Sebab yang membolak-balik hati kita tu siapa? Allah. Yang pegang hati kita tu siapa? Allah. Lalu kita kena minta. Ini satu lagi doa yang kita minta Allah Ta'ala sentiasa ingatkan kita untuk sebut. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala ta'atik wa dinik. Wahai yang membolak-balik hati kami, tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu ya Allah. Dia minta. Bimbanglah muslimat. Kita tak tahu akhir kita macam mana, akhir kalam kita bagaimana. Tapi untung kita, sebab kita lahir sebagai orang Islam. Lahir sebagai orang yang beriman, dididik dalam kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Moga dengan hadis ni yang kedua tadi ni memberi gambaran kepada kita dan manfaat kepada kita untuk kita amalkan sebaiknya, dan memberi kekuatan kepada kita, pengetahuan yang jelas kepada kita bagaimana saat kita menghadapi sakaratul maut. Tak adalah kita duk tengok gambaran, duk apa meneka-neka. Dalam hadis jelas cerita orang yang menghadapi saat sakaratul maut itu bagaimana. Beza orang beriman dengan orang kafir itu bagaimana saat menghadapi sakaratul maut. Yang dinamakan benci kepada nak bertemu dengan Allah, dengan suka nak bertemu dengan Allah tu saat mana. Bukan dikatakan sebagai orang tak suka pada kematian itu berarti orang itu benci untuk bertemu dengan Allah, tidak. InsyaAllah kita dapat sedikit beberapa faedah hari ini untuk diri saya dan juga muslimat insyaAllah. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'alukal jannatul firdausil a'la wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyati wa i'tiqad, wa a'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa fi'lin wa niyyati wa i'tiqad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan syurga-Mu ya Allah, dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, daripada sama ada daripada perbuatan kami ya Allah, sama ada pada percakapan kami ya Allah, sama ada pada pegangan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah, dan apa-apa yang mendekatkan kami padanya ya Allah, sama ada pada perbuatan kami yang mendekatkan kami kepadanya ya Allah, sama ada pada percakapan kami yang boleh mendekatkan kami padanya ya Allah, sama ada pada pegangan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.